Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah binti Abdul Rahim akan membentangkan tentang tanda bacaan dalam surah Fussilat ayat 30 hingga 38 yang terdapat dalam muka surat 480. Saya merujuk Al-Quran Al-Karim Multazam Tafsir bil Hadis, iaitu penyelaras penerbitan Al-Quran ini ialah Usman Al-Qurtubi. Dan penyelaras akhir iaitu penerbit Al-Quran ini ialah karya Bestari Sendirian Berhad, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Baiklah, rakan penyelidik Al-Quran ini ialah di Bandung, iaitu Jawa Barat, Indonesia. Al-Quran yang saya gunakan ini Al-Quranul Karim Mushaf Yusuf Cordoba. Ini saya gunakan Al-Quran ini sebagai rujukan saya. Baiklah, sekian, terima kasih dan saksikan video pembentangan yang seterusnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan membentangkan potongan ayat daripada ayat 30. Surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Baiklah, berdasarkan ayat 30 ini terdapat tanda bacaan iaitu mad panjang. Bacaan mad panjang ini ialah bacaannya adalah lebih panjang daripada mad asli. Harkat yang dibaca ialah wajib antara 4 atau 5 harkat. Secara terperincinya, mad yang terdapat dekat ayat itu ialah al-malaikah. Al-malaikah itu ialah mad wajib mutasil. Fungsi mad panjang ini adalah untuk memanjangkan bacaan. Baiklah, bacaan yang betul ialah memanjangkan al-malaikatu. Panjang dia antara 4 atau 5 harkat. Cara bacaan yang betul ialah al-malaikah, bukan al-malaikah. Itu ialah salah kerana mad panjang perlulah dibaca sebanyak 4 atau 5 harkat. Baiklah, selain dari itu, potongan ayat daripada ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fiha ma tashtahi. Baiklah, dalam ayat tersebut berdasarkan ayat 31 ini terdapat tanda bacaan iaitu tanda kepala huruf kha tanpa titik, iaitu yang telah saya gariskan pada tashtahi. Tashtahi iaitu pada shin. Dekat huruf shin adanya tanda baca iaitu tanda kepala huruf kha tanpa titik. Baiklah, tanda itu menunjukkan dan terletak di mana-mana satu huruf dan ia berfungsi untuk menunjukkan huruf berkenaan bertanda sukun dengan cara bacaannya menyatakan secara jelas makhraj dan sifat huruf tersebut. Jadi kita harus baca cara yang betul ialah walakum fiha matash. Dengar sebutan tash, bukan tash. Dengar secara makhraj, tash. Itu cara bacaan yang betul. Baiklah, seterusnya potongan ayat daripada ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'amila shalihan wa qala. Baiklah, terdapat tanda bacaan tanwin fathatain pada potongan ayat tersebut iaitu apabila tanda baris yang bawah menyimpang iaitu tidak berselari dari baris yang di atas, ia menunjukkan idgham ma'al ghunnah atau idgham kamil. Baiklah. Ini menunjukkan pada yang saya garis di sini. Pada saya garis di sini adanya tanwin fathatain yang tidak berselari dan hurufnya bertemu dengan huruf waw. Maka di situ menunjukkan idgham ma'al ghunnah atau idgham kamil. Cara bacaan yang betul ialah wa'amila salihan wa qala, bukan wa'amila salihan atau han. Mestilah haw, mestilah jelas dan idgham kamil. Baiklah, selain daripada itu dalam ayat 32 iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
nuzulam min ghafurir rahim. Berdasarkan ayat 32 surah Fussilat yang terdapat di atas, terdapat tanda bacaan iaitu bulatan berhias, iaitu yang saya gariskan di sini iaitu bulatan berhias yang bernombor di tengahnya, dan fungsi bulatan berhias itu ialah sebagai petunjuk ayat dan nombornya menyatakan bilangan ayat dalam surahnya. Maksudnya selain 32 boleh nombor-nombor yang lain juga dibenarkan, juga dikategorikan sebagai bulatan berhias. Baiklah. Seterusnya, dalam potongan ayat daripada ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idfa' billati hiya ahsanu. Baiklah, dalam ayat ini terdapat tanda bersambung iaitu hamzatul wasl pada potongan ayat tersebut, iaitu yang telah saya gariskan. Okey, hamzah wasl ini hanya wujud di awal kalimah dan fungsinya ialah untuk dihazafkan, iaitu ditinggalkan atau ditiadakan dari bacaan pada ketika pembacaannya disambungkan dengan huruf sebelumnya. Dan kita bacanya idfa' billati hiya ahsanu. Bila di sini saya ingin menerangkan bahawa, okey, kita tengok dekat sini, idfa'. Okey, kenapa saya baca id? Kenapa bukan ud ataupun ad? Okey, kerana saya melihat pada huruf ketiga, iaitu huruf ketiga ketika selepas hamzatul wasl, iaitu fa. Okey, fa berbaris fathah. Jadi apabila huruf ketiga selepas hamzatul wasl berbaris fathah, maka hamzatul wasl tersebut, alif tersebut harus dibaca dengan baris kasrah, iaitu idfa, bukan udfa atau adfa. Baiklah. Baiklah, seterusnya juga daripada potongan ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adawatun ka'annahu. Baiklah, dalam ayat ini adanya tanda tanwin dhammatain. Okey, apakah itu tanda tanwin dhammatain? Okey, apabila tanda baris dua hadapan, iaitu dua hadapan yang saya tunjukkan di sini, yang saya gariskan, berbentuk dua huruf waw kecil, ya, dua waw kecil di atas ta ini, berturut-turut, maksudnya ada dua di situ, dan tidak bertanda sabdu, maksudnya tidak bersyaddah, maka ia menunjukkan idgham naqis atau ikhfa. Maka hukum tajwid, saya selitkan juga, hukum tajwid yang terdapat di sini ialah ikhfa hakiki kerana tanwin bertemu dengan huruf kaf. Maka dalam potongan tersebut yang menunjukkan ikhfa, dan okey, di sini setelah terangkan bahawa apabila tanwin bertemu dengan kaf, maka hukum tajwid yang dapat diselitkan ialah ikhfa hakiki. Baiklah, juga daripada ayat 34 surah Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliyun hamim. Baiklah, waliyun hamim. Terdapat tanda bacaan iaitu tanda tanwin dhammatain. Baiklah, apa itu? Okay, tadi saya dah jelaskan tanda tanwin dhammatain. Baiklah, di sini juga ada tanda tanwin dhammatain tetapi berbeza daripada yang sebelum tadi. Okay, tanda baris dua hadapan yang diterbalikkan adalah yang di atas ya ini adalah sebagai fungsi yang menunjukkan bacaan tanwin ini diizharkan, iaitu kedudukannya seperti huruf yang bertanda sukun. Baiklah, diizharkan kan itu merujuk kepada kita harus baca secara izhar, secara jelas, izhar halqi, dan kita tidak boleh dengung, tidak boleh waliyun hamim. Itu adalah bacaan yang salah, tetapi waliyun hamim, maka tidak perlu dengung dan kita harus baca secara diizharkan dan izhar. Baiklah, seterusnya pada potongan ayat daripada ayat 35 iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa dzu hazzin azim. Baiklah, dalam ayat tersebut terdapat tanda baca iaitu tanda tanwin kasratain, yang seperti telah saya gariskan, tanwin kasratain terletak di bawah huruf dha. Okey, tanda baris dua iaitu tanwin yang bersamaan barisnya, maksudnya selari, menunjukkan bacaan tanwin ini diizharkan, maksudnya kita baca secara izhar, secara jelas dan tidak perlu dengung. Dan bacaan yang betul ialah
illa dhu hazzin azim. Bukan hazin azim. Tidak perlu dengung, tetapi kita harus baca secara izhar. Baiklah, seterusnya potongan ayat daripada ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Baiklah, dalam ayat tersebut, dalam potongan ayat tersebut, adanya huruf kecil waw yang merupakan tanda baca yang terdapat dalam potongan ayat tersebut. Baiklah, huruf kecil waw yang telah saya gariskan selepas innahu ini. Okey, huruf kecil ini pada Al-Quran Mushaf Uthmani yang menunjukkan huruf asal yang tertinggal dan mesti dibaca. Okey, ulama al-Qab, artinya ulama tanda bacaan menambah huruf-huruf kecil ini, iaitu selain daripada huruf kecil waw ini, adanya huruf alif dan juga huruf nun dengan tulisan warna merah seperti kadar tulisan asal. Tetapi agak sukar dari segi percetakan, maka memadai dengan mengecilkannya sebagai bukti atas maksudnya. Okey, baiklah. Harkat yang dibaca untuk huruf kecil waw ini ialah dibaca dua harkat, iaitu innahu. Bukan innahu. Dia bukan satu harkat ataupun innahu huwa. Dia innahu. Atau bukan juga 6. Innahu. Salah. Dia hanya sebanyak 2 harkat. Baiklah, seterusnya potongan ayat daripada ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasjudu lillahilladzi. Baiklah, tanda bacaan yang terdapat pada potongan ayat tersebut ialah garisan melintang seperti mana di atas wasjudu lillahi. Di atas ini. Ini ialah garisan melintang. Okey, garisan melintang yang terdapat di atas kalimah yang tertera, iaitu yang telah saya gariskan, yang tertera di atas ini, adalah berfungsi sebagai peringatan, iaitu sebagai peringatan kita tunduk kepada Allah. Iaitu selepas adanya garisan melintang ini, pasti akan ada ayat yang menunjukkan sujud tilawah. Dan sebelum adanya sujud tilawah, pasti akan ada garisan melintang ini terlebih dahulu. Dan sebagai peringatan dan fungsinya untuk kita tunduk sujud kepada Allah. Baiklah, seterusnya daripada ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Baiklah. Dalam ayat tersebut yang saya bacakan sebentar tadi, terdapat sujud tilawah yang merupakan satu jenis tanda bacaan dalam ayat tersebut. Baiklah, sujud tilawah yang telah saya gariskan. Okey, tanda ini iaitu tanda sujud tilawah ini berfungsi untuk menunjukkan tempat berhenti bacaan untuk melakukan sujud, iaitu sujud tilawah. Okey, dalam sebuah Al-Quran boleh didapati 15 tempat sujud tilawah dan antaranya ialah surah As-Sajadah, surah Fussilat dan surah-surah yang lain. Okey, maka jelaslah bahawa sujud tilawah, sujud yang telah saya tandakan ini, iaitu dia sebagai peringatan dan sebagai untuk menunjukkan tempat berhenti dan untuk kita melakukan sujud tilawah. Baiklah, selain daripada saya menjadikan Al-Quran yang saya nyatakan pada awal itu sebagai rujukan, saya juga menjadikan buku ini sebagai rujukan. Iaitu buku ini ya. Buku ini Tajwid Al-Quran Rosmu Osmani, Haji Abdul Qadir Leong Al-Azhari. Buku ini berwarna hijau. Buku ini banyak membantu saya dalam melaksanakan pembentangan ini dan dalam melakukan PowerPoint dan slideshow ini. Bila buku ini penerbitnya ialah diterbitkan oleh Pustaka Salam Sendirian Berhad, Kuala Lumpur. Dan penulisnya ialah Haji Abdul Qadir Leong. Buku yang berwarna hijau ini. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih Ustazah Aisyah kerana sudi mendengar. Sekian, terima kasih.